والمرسلين شفيعنا وذكرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم يتتابع عليه. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Faiz. Ustaz Faiz kita ataupun lebih dikenali sebagai Q Faiz kita. Kalau ikutkan pengajian Baba Faiz kita semalam. Tapi oleh kerana Baba Faiz kita ni maklumlah masyhur dengan kemasyhurannya. Jemput ceramah. Sini panggil ceramah, sini panggil ceramah. Kalau hajat Sungai Bayu pun nak panggil ceramah juga, tengok kutu saya apa. Masalah ganti pengajian, alih pergi pengajian kita dengan Baba Faiz. Kita tukar mari malam ni insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Baba Faiz kita. Fala tafadhal mashkura. Silakan Abah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilmah kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Betul deh Ustaz Fuad tak? Kita sambung situ deh. Ya betul. Maka setelah mana selesailah nazim, setelah mana selesailah nazim, iaitu Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Hasani ini, dia memulakan orang panggil manzumah dia dengan bismillah, dengan
bismillah dalam bentukan nazam. Lalu mengiringilah pula oleh nazimnya, setelah mana bismillah itu, mengiringilah oleh nazim, tu akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya nazim, falhamdulillahi, maka bermula segala puji itu ialah hak bagi Allah Taala semua sekali lah. Nah, tu. Falhamdulillahi, maka bermula segala puji. Tu itu kita maklum lah tu. Nah, terjemuh dengan segala tu kerana masuk alif lam. Nah, alif lam lil jinsi. Nah, maka kalimah mufrad, isim mufrad ni apabila masuk atasnya orang panggil alif lam lil jinsi, batalat makna al mufraduh. Nah, maka batalah makna mufrad dia tu. Maka sebab tu kita tak terjemah puji, dah. Kita kata segala puji. Tu. Boleh tak kata puji itu? Boleh tak? Kena muji hak maklum tu lah. Puji qadim bagi qadim lah akhir tu. Baik. Falhamdulillahi, maka bermula segala puji tu. Lillahi ay mustahiqul lillah. Nah, mustahak bagi Allah Ta'ala je. Jadi segala puji tu hak Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala ni siapa tu? Qadim. Sifat bagi Allah Ta'ala. Al-Qadimi. Ya bahasa sedia. Al-Qadim, mana zat yang bahasa sedia. Al-Awwali, mana yang tidak ada permulaan bagi ada. Wal akhiri, dan zat yang bahasa tidak ada akhir bagi ada. Al-Baqi, yang kekal, dengan makna tidak berubah. Bila tahawuli, tidak berubah-ubah. Itu bila tahawuli itu pada makna nak tafsir Al-Baqi dah. Bila tahawuli. Jadi seolah-olahnya di sininya orang panggil bara'atul istihlal ni. Nah, dia panggil bara'atul istihlal. Dalam ilmu badai dia panggil bara'atul istihlal. Apa? Terbit dah anak bulan. Apa? Seolah-olahnya lazim tu telah mengisyarat dah. Nah, di awal khutbah kitab dia ni tentang apa dia nak bahas pada karangan kitab dia ni. Dah. Ilmu apa kau yang nak bahas? Iaitu ilmu tauhid. Kalau gitu katanya syarih, qala syarihu rahimahullah. Ai itu nak tafsir bagi nazim lah. Ia nak tafsir bagi pihak nazim. Seolah-olahnya nazim kata lagu ni. Fa'uthni, maka memujilah aku ala Allah, atas Allah Ta'ala. Fa'uthni ala Allah Ta'ala, maka memujilah aku di atas Allah Ta'ala. Bilisani, dengan lidahku. Tu. Maka memujilah aku atas Allah Ta'ala dengan lidahku. Ala hadhihi ni'mati, kerana ini nikmat. Ma'a ta'zimi iyahu, serta mengagunglah, membesarlah aku ni. Iyahu, hanya kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Iyahu, hanya kepada ia, kepada Allah Ta'ala. Tu. Wa ukirruh, dan aku mengikrar. Wa taqiduh, dan aku mengiktikad, aku peganglah hati. Annakullah, akan bahawa setiap-tiap sanain. Annakullah sanain, akan bahawa tiap-tiap bagi puji tu. Sabitun. Khabar lah tu. Iyalah. Khabar anak. Dah. Sabitun, ialah sabit, ialahu ailillahi ta'ala, baginya, bagi Allah Ta'ala. Tu. Jadi seolah-olahnya syarah ni dia cuba mentafsirkan bagi pihak nazim. Nah, Syekh Nawawi Banten ni dia cuba nak tafsirkan maksud yang dikehendak oleh nazim. Berhenti situ, habis itu. Kemudian katanya syarah, iftatahan nazimu, telah membukalah oleh nazim. Membuka pula. Tadi bismillah itu buka dah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim itu buka dah. Itu orang panggil iftitah yang hakiki lah tu. Ataupun dia panggil ibtidak hakiki. Kalau gitu, alhamdulillah ni iftitah je ke? Ibtidak ke? Tapi ibtidak idhafi. Tu.
Ya, ibtidak hakiki ni maknanya tidak terdahulu oleh pembuka ayat lain sebelum dia. Itu orang panggil ibtidak hakiki. Nah, tidak ada sesuatu langsung yang mendahului dia. Adapun ibtidak idhafi ni atau iftitah idhafi ni, tuh sama ada tidak ada sesuatu yang mendahului dia ataupun ada sesuatu yang mendahului dia. Seumpama ni ada dah yang mendahului dia. Mana? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ada. Pas panggil iftitah juga tak ada ha. Nah, iftatahal nazimu, telah membukalah oleh nazim. Buka pula. Buka kali kedua pula dah. Tak dibuka dah kali pertama abda'u bismillah tu. Ni buka pula kali kedua. Iftatahan nazimu, telah membukalah oleh nazim. Membuka tu takluk pada kata iftataha bilhamdi. Dengan kalimah hamdu. Nah, tuh. Tuh. Kenapa kau orang panggil telah membuka oleh nazim kali kedua dengan kalimah hamdu? Adaan, kerana nak menunaikan lihaqqi syai'in, bagi hak sesuatu. Apa hak sesuatu? Bayan pada kata syai', mimma, daripada barang, yajibu alaihi, yang wajiblah di atasnya, di atas barang tu, min syukrin na'mai. Tuh. Daripada barang yang wajiblah di atasnya. Di atas apa ni? Di atas nazim lah tak? Wajib di atasnya, di atas nazim. Wajib di atasnya, di atas ma tu lah. Tak? Kena tak tu? Pening dah kita ni. Maya tak tak apa nak sihat mana ni. Tak tengok kita apa kita ini. Sebab baru balik daripada Putrajaya ke. Orang tua kita kena pindah di Kelantan lah ke. Agak duduk gini nolong lah. Baru siapa maghrib tadi. Tak ada nak tengok mana kita. Jap dah. Iftatahan nazimu bilhamdi, telah membukalah oleh nazim dengan perkataan hamdi. Alhamdulillah tu adaan, sebagai nak menunaikan lihaqqi syai'in, bagi hak sesuatu. Tuh, apa sesuatu? Mimma yajibu alaihi, daripada barang yang wajiblah di atasnya, di atas barang, min syukrin na'mai, daripada syukur tu bayar pada kata ma pula tu. Daripada syukurkan segala nikmat-nikmat. Tuh, allati, yang bermula segala nikmat tu. Ta'lifu hadhil manzumati, ialah menuliskan ini nazam manzumah ni. Tu. Jadi sebagai tanda syukur, orang panggil tanda terima kasih pada Allah Ta'ala ya. Maka membukalah oleh nazim dengan alhamdulillah. Sebagai nak menunaikan hak bagi sesuatu. Apa? Daripada barang yang wajib di atasnya barang. Apa barang tersebut? Daripada syukurkan nikmat. Yang bermula nikmat tu ialah ta'lifu hadhil manzumati, menuliskan ini manzumah ni lah. Tuh. Allati ta'lifu hadhil manzumati, yang bermula nikmat tadi, nikmat-nikmat tu ialah menuliskan ini manzumah. Asarun min asariha, ialah satu kesan daripada segala kesan-kesannya. Kesan-kesan nikmat tu lah. Tu satu tanda daripada segala tanda-tandanya nikmat. Jadi tu nazim ni boleh menuliskan manzumah ni. Ini satu daripada nikmat Allah Ta'ala. Jadi diri manzumah tu sendiri tu asarun min asarin nikmat. Ialah satu tanda daripada segala tanda-tanda, segala kesan-kesannya nikmat. Tu. Habis itu. Walhamdu, dan bermula wawu istiqnah, nak menyata orang panggil hamdu tu dari segi makna pula. Walhamdu, dan bermula hamdu tu lughatan, dari segi bahasa Arabnya. Khabarnya asana'u bil lisani, ialah sebut baik dengan lidah.
Tu sebut baik dengan lidah. Alal jami lil ikhtiyari. Nah. Tu di atas kecantikan, keelokan yang bahasa ikhtiari, bahasa pilihan, bahasa kandak, bahasa nak bukan bahasa ittirari, bahasa ikhtiari. Tu. Jadi hamdu, puji-puji dari segi bahasanya ialah as-sana'u bil lisani. Sebut baik dengan lidah. Alal jamili lil ikhtiyari. Nah. Tu. Di atas keelokan, kecantikan, yang dibahasa pada perbuatan ikhtiari. Perbuatan hak bahasa pilihan. Tu. Bahasa pilihan, bahasa usaha lah. Nah. Tu. Ma'ajihati tabjili wa ta'zimi. Serta pulaknya, nak sebut baik tadi tu, ma'ajihati tabjili. Serta pada pihak, tu. Menghormati. Tabjil maknanya menghormati. Wa ta'zimi dan mengagungkan, membesarkan. Jadi ada juga sebut baik tapi bukan pada pihak nak membesarkan, nak mengagungkan. Tu pada pihak nak buat menganjing, nak menghina. Tu orang panggil li'ihanati, tu tak panggil hamdu, tak panggil puji, dia panggil istihza, mengolok-olok. Anak ta'ming pada kata sebut baik tadi tu. Sawaun kana, sama ada. Tu. Sawaun kana fi muqabalatin ni'matin. Fi muqabalatin ni'matin amla. Sama ada dia sebut baik tadi tu. Tu. Dalam keadaan dia tu menerimakan nikmat. Fi muqabalatin nikmat. Pada menerimakan nikmat. Membetuli bagi nikmat. Mana nikmat tu boleh ke dia ke? Amla ataupun tidak. Ataupun nikmat tu tak dapat ke dia. Tu dapat ke orang lain. Tapi dia pun sebut baik lidah. Tu. Pada pihak. Pada pihak nak menghormati dan mengagung, nak membesarkan. Maka ketika itunya dikatakan puji pada lorah. Puji dari segi bahasa. Tu. Famisalul awal, maka bermula contoh bagi yang pertama. Mana contoh bagi yang pertama? Iaitu fi muqabalati nikmah ni. Tu membetuli bagi nikmat. Mana misal bagi yang pertama tu fi muqabalati nikmati, pada membetuli bagi nikmat. Fa misalul awal, maka bermula misal contoh bagi yang pertamanya ialah barang. Iza akramaka Zaidun. Apabila mempermulialah akan dikau tu oleh Zaid. Bisyai'in dengan sesuatu. Tu Zaid mempermuliakan kita tu dengan sesuatu. Ya wik kau kita, ya jamu makan kau rena tak kira lah. Tu. Fakulta, maka berkata oleh engkau. Tu misal bagi pertama ni. Fi muqabalati ni'matin. Kita kata mana? Zaidun karimun. Bermula Zaid itu ialah orang yang mulia. Orang yang bagus. Orang baik. Orang baik hati dia. Kenapa? Fa'innahu. Kerana bahawasanya kita kata lagu tu fi muqabalati ni'matin, pada membetuli bagi nikmat. Sebab tu kita kata Zaidun karimun. Lepas tu wa misalus sani, dan bermula contoh bagi yang kedua. Mana? Amla. Ataupun tidak. Mana? Tidak orang panggil muqabalah dengan nikmat. Kita sebut baik juga tapi tak ada orang panggil dapat nikmat apa-apa, tak ada dapat habu apa-apa. Itu. Lagu mana contoh? Wa misalus sani, dan misal yang kedua. Tu. Misal bagi yang kedua ni pula, iaitu pada tidak membetuli bagi nikmat. Tak dapat nikmat kita kata. Tapi kita sebut baik juga. Lagu mana? Orang panggil puji juga tak? Puji. Tu. Contohnya.
Ma ialah barang idza wajadta, apabila mendapatilah oleh engkau Zaidan akan si Zaid tadi itu yusalli sembahyang salatan, akan satu sembahyang tamatan yang sempurna. Kita tengok Zaid tu semaya Zuhur tadi, molek 4 rakaat cukup sungguh. Nah. Tu. Maghrib pun 3 rakaat Jumaah dah pula. Kita tu nampak Zaid bagus ya, semaya cukup. Fakulta, maka berkata oleh engkau Zaidun rajulun salihu. Maka bermula Zaid, maka berkata oleh engkau bermula Zaid itu ialah laki-laki yang baik, yang soleh. Kita kata gitu tu fa innahu laisa fi muqabalati ni'matin. Maka bahawasanya kita kata Zaid itu laki-laki yang baik, yang soleh tu laisa fi muqabalati ni'matin. Tidaklah pada membetuli bagi nikmat. Ia tak ada bui gapo kita. Nah. Tu. Dia kalau dalam kitab-kitab lain, seumpama kitab kita duk baca ke fok pondok tu lah. Tiap-tiap lepas maghrib kalau tak ada kuliah tu, kitab Kifayatul Awam tu, dia mari orang panggil sawaun kana fi muqabalati ni'matil amla ni, dia mari dengan ibarat fawadil dan fadail dan fawadil. Tu sawaun ta'allaqa bil fadaili, tu ambil fawadili. Tu dalam kitab layak mari sawaun kana fi muqabalati ni'matin amla ni, dia kata sawaun ta'allaqa bil fadaili ambil fawadili. Tu sama ada berhubung kaitlah puji asana tu bil fadail. Apa fadail? Fadail ini ai as-sifatil lati la yatawaqqafu tahaqquha ala ta'addi athariha lil ghairi. Tu segala sifat-sifat yang tidak terhentilah oleh ceraknya yang sifat tu di atas ta'addi. Ta'addi makna lajak, berjerakit. Kesan dia tu kepada orang lain. Tu. Jadi orang panggil laisa fi muqabalati ni'matin ni, masuk daripada fadail ni, fadail. Mana sifat-sifat tu tak berjerakit. Tak berjerakit ke orang. Tu. Dia semaya ya sorang juh. Tak ada orang panggil dia semaya kita pula kaya tiba-tiba, tak ada gitu. Tak ada ni. Tu. Sifat hak ni tak berjerakit ke orang lah, gitu. Ambil fawadili, apa fawadil? Ai as-sifatil lati yatawaqqafu tahaqqaquha ala ta'addi athariha lahu ai lil ghairi. Itu dalam kitab sebut. Tu. Fawadil ni ialah sifat-sifat yang terhenti oleh ceraknya sifat tu di atas berjerakitlah kesannya sifat tu bagi benda lain. Macam tadi lah. Zaid tu belanja kita makan nasi ke rena ke, duit kita kena buat baik ke kita dah tu ni. Tu orang panggil apa? Sawaun kana fi muqabalati ni'mati ni, menempati pada sifat sebut baik pada sifat fawadil. Fawadil dia panggil, fawadil lah. Tu. Adapun laisa fi muqabalati ni'mati ni, menempati pada tempat fadail. Tu sifat-sifat jenis fadail. Tu. Boleh tengok dalam video hak Kifayatul Awam tu lah. Siri ke berapa tak ingat lah kita ya. Lah ni kuliah-kuliah baru banyak nak start buka lah ni kan. Jadi apa banyak kita tu hak masa PKP tu baca pas ngorek, tak ada baca pas ngorek tu nak baca lepas balik kuliah pula tu pun kalau rajin kalau malah kelik tidur lah. Panas-panas demam. Habis. Habis itulah. Kemudian katanya syarah wala yahsulul hamdu, dan tidak hasillah oleh puji tadi itu illa melainkan bi khamsati da'aimah. Melainkan dengan 5 segala tiang-tiang seri. Maknanya 5 rukun lah. Kalau lagi kitab ayat kata wa'lam annal arkanal hamdi khamsatun. Ni wak mari wala yahsulul hamdu,
dan tidak hasillah oleh puji tadi itu illa melainkan hasil dikatakan puji itu ialah pujinya hasil dapatnya bi khamsati da'aima dengan 5 segala tiada serinya. Rukun lah tu tiada seri kat ayat ni. Tu 5 segala tiada seri dia. Mana Hamidin. Yang pertamanya Hamid. Orang yang memuji tu orang panggil Hamid. Hamid tu kena ke orang yang memuji. Tu. Jadi kita hak kata Zaidun Karimun tadi tu. Tu kita tu lah Hamid. Atau kita hak kata Zaidun Rajulun Salihun tadi tu lah. Kita tu dia panggil Hamid. Oh, kena ada orang hak memuji lah. Tukar puji tu kena ada lah. Tak ada tukar puji nak hasil gua nak puji. ni. Hamidu. Yang pertamanya Hamid. Orang yang memuji. Wa Mahmudin. Hamidin macam tadi dah. Hamidin. Wa Mahmudin yang keduanya. Mahmud maknanya orang yang dipuji. Tu. Wa Mahmudin. Dan orang yang dipuji. Wa huma. Dan bermula kedua-duanya. Hamid dan Mahmud ni. Makluman ni. Dua perkara hak diketahui kedua-duanya. Berat benar kalau tak tahu dua-dua. Mana? Orang yang memuji, orang yang dipuji tu tak tahu. Orang panggil ada kedak tiba-tiba hasil puji kot mana. Mestilah orang panggil maklum dulu. Ada Hamid, ada Mahmud. Ada orang yang memuji, ada yang dikena puji. Orang yang dipuji tu. Wahuma maklumani. Dan bermula keduanya Hamid dan Mahmud tu. Maklumani. Diketahui, termaklumlah kedua-duanya. Wa Mahmudin bihi. Tu. Kemudian yang ketiganya Mahmudin bih. Mahmudin bih ni makna sesuatu yang dipuji dengan dia. Sesuatu yang dipuji dengan dia. Mana misal dulu? Mahmudin bih ni. Kasubutil ilmi. Seperti sahabat ilmu pada diri Zaid tadi. Tak? Sahabat ilmu pada diri Zaid. Tak? Supaya kita kata ilmu orang panggil si Zaid tu tok guru. Tak ada yang kena mengajar pun kita tahu yang agak lain. Tu orang panggil fadail. Fadail tak kena berjerakit. Tak terhenti oleh ceraknya sifat tu dengan kena berjerakit kepada orang lain. Tu. Kasubutil ilmi, seperti sahabat ilmu pada diri seorang. Tak ada orang panggil kena mengajar dulu baru kita tahu kata lain. Dah. Bahkan ramai sebenarnya orang alim tak mengajar banyak. Tu saya ingat duduk Pondok Sumbuh dia. Mula saya duduk Pondok Sumbuh ni, duduk baik dengan anak Pak Anjang. Itu Pak Anjang mari pondok dia, tanya dia. Pak Anjang ingat tak agak kita duduk teman anak dia Abah Hadi nama. Wan Hadi. Gitu teman dia ambil di Padebah ke apa dulu. Abah Hadi tu anak Pak Anjang lah. Dia kata dia duduk mengaji di Yaman. Pak Anjang ya duduk mengaji di Yaman. Lama dah lah tak jumpanya. Masa duduk Pondok Sumbuh dulu. Abah Hadi ni mengaji. Aling lah. Tu dobik pun comel. Aling bijak. Tapi dia tak mengajar. Tak terang apa. Kalau kau apa ya ambil kitab ya. So, tak faham ambil kitab ya dobik dah. Gitu. Jadi adakah dia tak mengajar tu jadi jahil dia? Tak. Tetap aling. Tak kena berakit kau orang. Tak. Tu. Awis salahi. Atau kebaikan. Kalau salah ni memanglah. Tak. Tu. Buat baik tu memang kena berakit kau orang lah. Tak. Masalan. Ai umasilulaka masalah lah. Aku buat contoh kepada engkau akan sebagai satu contoh. Itu orang panggil Mahmudin bih. Tu suatu yang dipuji dengan dia. Baik. Baik. Kemudiannya wa mahmudin alaihi. Tu. Wa mahmudin alaihi. Sesuatu yang dipuji kerananya. Kenapa kau dia dipuji? Dia Mahmudin bih, Mahmudin alaih ni kadang-kadang dia
Lazim kadang-kadang dia tidak melazimi. Gitu. Hmm. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam ni molek gak ya wi contoh. Ya tahu mana? Dalam Kifayatul Awam muka surat 3. Bawah dia kata. Dia kata gini. Fa idza hamidta Zaidan, maka apabila memujilah oleh engkau akan Zaid. Likaunihi kerana keadaannya Zaid itu akramaka, mempermulialah ya Zaid itu akan dikau. Memuji-puji itu lagu mana? Hamidta tadi itu biqaulika, dengan kata engkau. Zaidun alimun, bermula Zaid itu seorang yang alim. Fa anta, maka bermula engkau tu hamidun. Wa Zaidun, Zaid tu mahmudun. Wal ikramu tu mahmudun alaih. Zaid mempermuliakan kita tu, dikatakan Zaid itu diri perbuatan Zaid mempermuliakan kita, buat baik pada kita. Nah, itu dipanggil mahmudun alaih. Tu perbuatan yang dipujikan dia. Nah, perbuatan yang dipuji kerana dia. Itu. Wa mahmudun alaih. Ai li ajlihi. Tu. Li ajlil ikram itulah kita tu puji Zaid. Zaid alimun. Kerana apa? Li ajlil ikram tadi tu. Itu mahmudun alaih tu. Alaih itu ala li ta'lih tu. Pakai ala li ta'lih. Nah. Ada kelas orang. Ya, ada kelas. Tu. Utul ilmi allazi huwa madlulu sirati mahmudun bih. Dan bermula sahabat ilmu yang ialah sahabat ilmu tu benda ditunjuk oleh lafaz, oleh sirah. Ialah mahmudun bih. Benda hak dipuji dengan sebab dia. Nah, sesuatu yang dipuji dengan dia. Itu. Tadilah Zaidun alimun. Itu subutul ilm fi Zaid tadi. Tu. Habis itu. Itu contohlah kita ni comel sikit lah. Kitab Kifayatul Awam ni. Kita ambil sikit lah. Baik, habis itu. Jadi wa mahmudun alaih ni, orang panggil perbuatan yang dipuji kerananya. Kenapa kau dipuji ke dia? Nah. Wa kharaja bihi, dan telah keluarlah dengan dia. Dengan kata puji tu. Wa kharaja bihi bisana'i lah. Wa kharaja, dan telah keluarlah dengan dia dengan kata puji tu. Bagi kharaja ma oleh barang. Idza kana, apabila adalah ia ala sabilil istihza'i. Di atas jalan memperolok-olok, wasukhriyati, mempersenda main. Jadi hak tu dia tak jadi orang panggil sana, tak jadi hamdu lah, tak jadi puji. As-sana bil lisan juga, tapi ala sabilil istihza'i wasukhriyati. Atas jalan memperolok-olok, nah, wak main. Nah, pelekeh. Nah, memperhina lah kita kata. For kita kata guru kita tu suara tu berat lah. Lagi kalau nyanyi lah jambil tu. Nah, kita pun kata demo kalau nyanyi ni, boleh juara ni kalau masuk tu. Kalau masuk apa kilawat emas ke Gegawa Gaza ke tak? Demo ni, kalau suara demo masuk ni boleh juara. Nah, 10 kali berturut-turut. Padahal suara berat benar apa pelakar dah dia. Tapi kita nak sebut baik itu tu ala sabilil istihza'i wasukhriyati. Atas jalan wak menganjing, wak perolok-olok, nak memperendah, nak memperhina. Maka tu kita panggil puji, tak panggil hamda tu. Keluar. Wa kharaja bihi, dan keluar dengan dia dengan kata hamdi tu. Gitu. Wa kharaja bihi ay wa kharaja bil hamdi. Begitu comel sikit. Comel gitu. Wa kharaja bihi ay bil hamdi, bukan bisana'i tadi. As-sana' tu makna bagi hamdi dah, sebut baik dengan lidah. Jadi istihza' pun sebut baik juga. Dia mau menganjing saya. Dia mau kata benda tak walek. Tak saya sebut awak walek, suara sedap. Tapi ala sabilil istihza'. Tu. Wa kharaja bihi ay bil hamdi. Begitu dalil molek. Wa kharaja, dan telah keluarlah dengan dia dengan kata hamdi itu, puji itu.
ma oleh barang idza kana apabila adalah ia barang yang dipuji tadi tu, sebut baik tadi tu, as-sana' tadi tu, ala sabilil istihza'i was-sukhriyati, di atas jalan memperolok-olok, mempersenda main. Tu. Maka orang tak panggil hamdu tu. Walidzalika, dan kerana demikian itulah. Kerana apa? Walidzalika, dan kerana demikian itu, kerana keluar dengan hamdi apabila kita tu as-sana' bil lisan juga, tapi ala sabil istihza'i tadi. Tu. Walidzalika, dan kerana demikian itu, demikian keluar dengan kata hamdi itu, bila orang panggil kita sebut baik di atas jalan, nak memperolok, nak mempersenda main, kulna, berkata oleh kami, ma'ajihati, mana kami kaitkan, kulna, nescaya mengaitlah oleh kami, ma'ajihati tabjidi wa ta'zimi, serta pada pihak nak menghormati dan nak mengagung, nak mempermulia, nak membesarkan. Habis. Kemudiannya kata dia, wa aqsamul hamdi, dan bermula bahagian bagi puji itu pula, arba'atun, ialah 4. Dah. Tahun ni kita maklum dah ni. Kalau kita baca cepat-cepat pun tak ada apa ni. Kita baca laju-laju sikit pun tak ada apa. Moga kita duduk biasa lalu belakang dah ni. Nak babak azuan kita tu orang jadi ketuk guru dah di pondok ya. Duduk biasa ngajar dah juga. Kata duduk danah ling duduk ngah ni. Ni puji koding, bagi koding. Nah. Jadi wa aqsamul hamdi wa istinah, dan bermula bahagian bagi puji itu arba'atun, ialah 4. Mana hamdu qadimin li qadimi. Pertamanya puji koding bagi koding. Apa puji koding bagi koding? Wa huwa, dan ialah, ialah puji koding bagi koding ni, hamdullahi nafsihi li nafsihi. Memuji Allah Ta'ala. Gitu deh. Hamdullahi nafsihi. Hamdullahi nafsihi. Memuji Allah Ta'ala dirinya, li nafsihi, bagi dirinya. Gitu. Puji Allah Ta'ala puji diri dia sendirilah. Boleh kata hamdullahi ta'ala nafsahu li nafsihi, boleh tak? Boleh tak macam itu? Hamdullahi nafsahu li nafsihi, boleh tak kata itu? Tu. Memuji hamdullahi ta'ala, memujilah Allah Ta'ala nafsahu, akan dirinya, li nafsihi, bagi dirinya. Boleh juga itu. Tu. Dia puji diri sendiri. Itu lah nak ayatnya. Puji bila ni azali lagi lah. Puji ni puji azali lagi. Hamdullahi nafsahu li nafsihi. Boleh begitu lah. Comel sikit. Memuji Allah Ta'ala akan dirinya, bagi diri dia. Puji akan diri dia, bagi diri dia. Itulah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab Allah Ta'ala tu ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Dia puji. Dia puji diri dia tu bila lagi? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sedia kala lagi. Azali lagi koding koding. Dia puji diri dia sendiri tu koding. Tu. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, wahamdu qadimin li hadisi. Macam itu. Wahamdu qadimin li hadisi. Puji yang qading, yakni Allah Ta'ala lah, zat yang qading. Li hadisi, bagi zat yang baru. Mana misalnya contoh, kaqaulihi ta'ala. Tu. Jadi, puji qading bagi qading dan puji qading bagi hadis ni, ini qading kedua-dua Begitu, qading.
Tu wahazani alhamdani qadimani. Ini kedua-dua orang panggil puji ni. Nah, tu wahazani alhamdani, wahazanil hamdani qadimani. Bermula ini puji kedua-duanya. Mana? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis ni. Qadimani, qadim kedua-duanya. Qadim ni. Bukan Tuhan baru duk puji dah. Sedia kala lagi lah. Sedia kala lagi. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi haqqi nabiyina, pada hak Nabi kita. Siapa Nabi kita tu? Pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca lah. Muhammadah boleh belaka. Baca kena baca lagi lah. Sahal makna, idza sahal makna, sahal i'rab. Kalau ilmu ulama balaghah Muhammadun. Ka qauli ta'ala fi haqqi nabiyina Muhammadun. Tu ulama balaghah macam itu. Tu. Fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Tuhan kata mana pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu. Wa innaka, dan sesungguhnya lah. Wa innaka, dan bahawa sungguhnya la'ala khuluqin azim. Pasti atas engkau tu mempunyai akhlak yang agung. Tu tengok. Tuhan puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lagi tu? Sedia kala lagi tu. Belum ada Nabi Muhammad tu Tuhan siap dah nak memuji. Tu. Orang panggil yu'iddu kalaman. Tuhan mempersiap dah orang panggil. Tu. Kalam puji Tuhan tu. Tuhan nak puji tu tiada siap dah. Tu yu'iddu kalaman. Puji sekali tak lagi, ya tak lagi. Lah Nabi Muhammad tak ada lagi. Bahawa panggil sia-sia dah. Tak ada sia-sia. Kenapa? Tak ada duk puji sekali lagi. Bukan bil fi'li, bil quwwah. Tu. Sebab itulah ulama misal kalam nafsani ni seumpamanya kita ni nak ada anak nanti kita nak kecek gapo dengan anak kita, nak arah gapo. Tak ada duk kata bodoh ke kata. Hak bodoh ni, apabila dia kecek sore, anak tak ada dia duk suruh, "Hai, semaya mu. Anakku, semaya." Orang kata, "Mana anakmu?" Tak ada lagi. 10 tahun ke depan. Orang duk suruh dah. Kan duk suruh dah. Berlatih dah atau aku bodoh itu dah kata dia. Tapi kalau kita duduk yudab apa orang panggil yu'iddu kalaman fi qalbih. Fil fu'ad tu. Kita mempelatukan, kita mentadbir ke kalam dalam hati kita. Aku ni kalau ada anak seksa, aku nak suruh begini. Ini tak tangi bodoh itu. Anak tak ada tubik keluar lagi. Tapi jangan pula kata Tuhan duduk dalam hati, cakap dalam hati jangan. Tu ni. Tu. Bukan makna ada Tuhan ada hati ke tak. Ulama kata innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Itu semata-mata nak membantah ke fuak Mu'tazilah. Kerana fuak Mu'tazilah ni apabila sebut kata kalam pasti berhuruf bersuara. Tidak terima oleh fuak Mu'tazilah kalam tu tak ada berhuruf bersuara. Maka ulama ahli sunnah kata, kalam ni terbenar juga hak tak berhuruf tak bersuara pun, sebagaimana Syekh Akhtar tadi tu. Mana? Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalam tu adalah hatiku. Wa innama ju'ilal lisani 'alal fuadi dalilan, dan hanya sana jadikan lidahku. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan, jadikan lidah tu sebagai menunjuk ke apa yang berada dalam hati. Tu. Ulama orang panggil apa? Kalam nafsi manusia. Kalam nafsi kita, hak dalam hati kita. Sama ada kalam nafsi dengan makna nafsani, kalam nafsi dengan makna ismi. Dua-duanya kita tak boleh nak buat contoh Tuhan dilekung ke di dalam hati, tak boleh dua-dua. Tu sebab ada orang-orang hak duk marah ke Syekh pada Mekah kata apa kata. Pada duk kata kalam nafsi kita duduk di lahti dia ada nak dekat. Mana ada innal kalama la fil lahti, innal kalama la fil fuadi. Dia tak kira fil lahti ke fil fuadi, dua-dua tak boleh kira pada Allah Taala. Ada ulama duk sebut kata
duk sebut dengan syair tersebut tu semata-mata nak membantah ke fuq Mu'tazilah yang menghasar, yang mensakat ke kalam tu mesti berhuruf bersuara. Maka ulama kita kata, tak semestinya berhuruf bersuara. Hak duk dalam perut kita ni bro, hak duk cakap dalam perut kita, aku nak makan goni lapar perut dah aku gitu gini nak, tak segar rasa nak makan obat mana duk kecek dalam perut kita, dalam hati kita ni. Itu pun yang panggil kalam. Walaupun tak bunyi, tak berhuruf. Tak bersuara. Tapi orang panggil kalam juga. Itu. Tu je. Semata-mata nak membantah ke fuq Mu'tazilah. Bukan nak misal pada Allah Ta'ala ada kalam nafsi Allah duduk dalam hati Allah. Bukan. Atau kalau nafsi Allah Ta'ala duduk di anak tekak Allah. Bukan juga. Jadi fil fu'ak ke, fil hati ke, dua-dua tak boleh kira Allah Ta'ala. Jadi sama ada kalam nafsi dengan makna nafsi, nafsani, nafsi dengan makna ismi, dua-dua tak boleh nak kira dengan Allah Ta'ala di anak tekak di perut ke, di fu'ak ke, ikut. Nah, tu gitu. Yang pentingnya kita tahu kata Allah Ta'ala ada sifat kalam nafsi dengan makna ismi, kalam nafsi dengan makna nafsani. Mana? Hak nafsani itulah orang panggil yudabbiru kalaman tu, iradatut takallum tu, siap mentadbirkan perkataan, mau berkata-kata, cedek hak tu dikata cedek hak tu, cedek. Lalu kok mana? Lalu kok kalam nafsi dengan makna ismi, perkata tu. Jadi dia kalau kiranya kalau nak suruh jadi pening, dia kena bila gini. Kalam nafsi, nafsani, kalam ismi, barulah masdari, ma hasala bil masdari. Gitu. Dah. Jadi nafsani dulu. Dengan nafsani ni banyak ni. Kerana ibarat daripada takluk ke apa semua-semua ke. Tu nafsani tu banyak. Haksanya mana nafsi. Jadi kalau misal agak contohnya seperti gini, air hak kita boleh ceret tu. Jadi air hak duduk dalam ceret tu orang panggil nafsani tu. Air tu nak tubik ke mana? Tu orang panggil ada, orang panggil ujung ceret tu, kepala lubang dia tu. Tu orang panggil perkata tadi. Perkata tu duduk situ. Tu. Siap mau berkata-kata, bercedek berkata-kata, yu'idu kalaman, siap kala-kala dia nak bercakap, nak khitab ke apa. Tu orang panggil kalam nafsani. Jadi kita Arab ni kadang-kadang nafsi, nafsani. Jadi dia tukar gitu. Cumanya kita akan hendak dengan sebut kata sifat kalam tu, mesti dah orang panggil dengan mana ismi. Kalam ismi. Sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Jadi artinya, hak kita duk bila kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam, itu walaupun orang panggil masdari, masdar. Ada orang panggil bina dia kan masdar. Tetapi nak dengan mana ismi. Tu. Mengikut jumhur lah. Kenapa? Kerana jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mutakallimin kita kata sifat-sifat ni maknan wujudi. Jangan kira qaul lain ada juga. Semacam Syekh Bakhit Muta'i. Dia kata sifat ma'ani ni bukan wujudi. Amrun i'tibari saja. Tu buka lagi kitab Qaulul Mufid. Syekh Bakhit Muta'i kata qaul ulama yang mengatakan sifat ma'ani tu wujudi buah kata lau kusyifa bina la ra'ainaha tu kalam sahabi-habi bodoh. Sama tahap tu. Itu khilaf di antara mereka. Jadi sebab itulah kalau ulama dulu dia kata kudrat artinya berkuasa. Apa makna berkuasa? Sifatun subutiyatun. Selesai masalah. Pada Syekh pada tak perlu lah nak tajdid buat perbaharui terjemahan. Sebab apa? Sebab awak bagi dah sifatun subutiyatun, sifat bahasa sungguh. Mana amrun i'tibari sungguh. Dah. Tapi oleh kerana ulama dulu, bila kudrat artinya berkuasa. Apa maknanya berkuasa tu? Iaitu sifatun wujudiyatun, qadimatun, baqiyatun, qaimatun fi zatin. Kalau gitu, nak dengan makna wujudi lah. Maka sebab itulah terjemuh dengan po tu. Gitu habis. Jadi jangan ingat kata pada tarik pada tu sedia kala tak menunjuk dah. Mana kalam nafsani tu ada dah kan? Tu nafsani tu ada dah. Sedia kala dah, siap dah. Dah. Tu. Habis itu dah. Mana jadi heret bahasa sifat kalam pula ni. Sebab duk cara puji koding ni. Dua puji ni puji koding ni. Puji ni puji koding. Mana? Puji koding bagi koding, puji koding bagi hadis ni koding kedua-duanya. Bukan baru tak.
Habis. Wa hamdu hadithin liqadimih. Ini yang ketiga. Puji yang baru ni pula akan yang qadim. Mana puji kita makhluk ni pada Allah Taala lah. Mana misalnya kaqaulihi kaqauli sayyidina Musa alaihi salamu. Seperti perkataan bagi junjungan kita Nabi Musa alaihi salamu. Dia kata mana? Ni waqal kau ni. Ta'lamu ma fi nafsi. Mengetahui oleh engkau ya Allah. Ma fi nafsi. Akabara yang ada dalam diriku. Wala a'lamu. Padahal tidak mengetahuilah aku. Ma fi nafsika. Apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Innaka. Sesungguhnya engkau. Bahawasanya engkau. Anta allamul ghuyub. Nah, engkaulah Tuhan. Allamul ghuyub. Apa allamul ghuyub ni? Yang maha mengetahui lah kot segala benda-benda yang gaib-gaib. Nah. Yang maha mengetahui segala benda yang gaib-gaib. Nah. Ya. Jadi ni Nabi Musa puji Allah Ta'ala. Bila ni? Baru ni. Bukan duk sedia kala puji tu. Tak. Jadi sebab tu. Kalam masdari. Mana berkata-kata. Berkata-kata tu. Berkata-kata hak bahasa buka hijab, tutup hijab. Dengan Nabi Musa ke Nabi Muhammad ke. Atau menjadi ke huruf suara. Ini tidak baru. Tidak jadi huruf suara sejak ke dulu sampai kelar. Tak berhenti-berhenti buat huruf suara untuk Nabi Musa, Nabi Muhammad dengar. Dah. Dia buka hijab tak habis-habis. Dah. Ada tekah-tekah dia. Ada masa-masa dia. Ada tikah-tikah dia. Itu tak ada hal. Jadi dia duk berkelahi ni kerana apa? Kerananya, sahabat-sahabat kita setengah-setengah daripadanya, bila sebut kata kalam, artinya berkata-kata. Nah, kita kalam artinya perkata. Jadi, dia berkata-kata selalu dah. Berkata-kata tu tak berhuruf, tak bersuara selama-lamanya. Kita perkata tu tak berhuruf, tak bersuara selama-lamanya. Lepas tu, siap berkata-kata, mau berkata-kata yu'idu kalaman, berkata-kata juga. Berkata-kata hak nafsi tadi tu. Kalamun nafsani atau kalimatun nafsaniyah. Itu pun berkata-kata juga tu. Tapi tak berhuruf, tak bersuara ke apa. Itu. Jadi, dia duk faham kalam. Sifat kalam tu, kalam masdari di kita tu, dia duk faham di Tuhannya. Kalam nafsi selalu dah. Jadi bengok, jadi kelu. Kalau kalam nafsani selalu dah. Nabi Musa ni dengar sedia kala lagi lah. Sedia kala. Kerana kalam nafsani ni sedia kala. Berkata-kata sedia kala ke? Sedia kala bercakap dah. Siap dah gapo yu'idu kalaman tadi. Ya? Yuridu bihit takallum. Gapo hak dia mau nak berkata-kata. Nah, yu'idu kalaman. Ya cedek siap dah akan kata-kata gapo hak dia nak hitak. Tu berkata-kata sedia kala. Memang. Kalau orang panggil kalam masdari, kita faham kalam masdari, dia tak kalam nafsi, kalam masdari, kalam masdari di kita tu kalam nafsi dah di dia. Jadi gua nak jadi, kodeng lah Musa dengan Tuhan ni. Kodeng lah. Kodeng sedia kala lagi. Tak boleh terima tu. Nah, payah sikit nak terima. Kita dah kalam masdari ni bukan bahasa yang kita duk bercara dalam sifat kalam ni. Sifat kalam ni dua yang kena. Kalam nafsi dengan makna ismi, kalam nafsi dengan makna nafsani. Dua ni. Kalam masdari tak cakap, hak tu orang panggil apa? Dalil yang lazim kita tiada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Mana? Taklim tadi tu. Dah. Tu. Dia buka hijab, itu tutup hijab. Selama-lama. Tak. Kalau kita menjalani di atas Asy'ariyah, kata boleh dengar benda hak wujudi. Kullu mawjudin yasihu ayyura. Kalam ni wujudi, maka buka hijab, tutup hijab. Maknawi. Dapat dengar. Dapat lihat sifat kalam. Hal dia buka hijab bila baru ke? Bukan duk sedia kala buka hijab. Sedia kala buka hijab. Sedia kala. Musa ni ada. Jadi dia tidak kemeni kita. Jadi dia salah faham sikit je tu. Dia hak kita faham kalam masdari. Dia duk faham kalam nafsi dah. Situ ya. Lepas tu berhuruf bersuara tu. Ma hasala bil masdari, bukan ma hasala bin nafsi. Itu. Kenapa tak ada ikut tarik pada kata kalam nafsi ni ma hasala bin nafsi. Tak ada tu. Tak ada ma hasala bin nafsi, ma hasala bin nafsani, tak ada ma hasala. Ma hasala bil masdari, barang yang hasil daripada masdari tadi. Tu. Nah, selesai masalah. Jadi bukan orang panggil lafzi itu
nafsi itu masdari bagi lafzi, bukan? Bukan. Tak ada apa, selesai masalah. Tak ada timbul lah Tuhan bercakap dengan huruf suara ngongeng buau yo ya. Tak ada timbul. Tu demo je duk tuduh ni. Duk tuduh. Toke sehalus-halus Syekh pada MK ni nak kau boleh jatuh gitu mau bodoh nak kita hok jahil kita ni deh. Hok bodoh, hok benak ngaji pun tak apa nak boleh mana ni. Pun nampak faham duduk. Nah, tak kira lah orang panggil kita nak kata pada ni tak faham, kita lebih faham pada aduh. Tu basic je tu lagi. Basic sifat 20 sifat kalah dalam perbahasan ketuhanan. Tak kira basic lagu tu pun pada total loss dah sini. Ni kita bikin molek. Nyak kau royak kata pada ni etika Tuhan bercakap berhuruf suara. Tak betul. Tak betul. Kerana kalau lafzi itu mahasala bil masdari bukan mahasala bin nafsi. Nah, lainlah kata kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam mahasala bin nafsi. Lafzi itu mahasala bin nafsi. Boleh hadis. Mana? Kalau ada tekak ni sifat perkata, tubiklah huruf suara. Gerung. Bolehlah nak kata. Tarik pada ni sesat. Tapi tak ada. Tak ada macam itu. Nah, kita duk melazimkan benda orang tak kata. Orang tak etikad itu kita pergi melazimi atas orang tu. Tu ni. Berat gitu. Habis itu dah. Tu. Jadi Nabi Musa ni kata ke Tuhan lagu ni, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Baru ni. Tidak duk kodim dengan Nabi Musa tu baru. Dah. Tu. Habis. Wa hamdu hadisin li hadisin, dan puji yang baru bagi yang baru. Puji sama-sama kita. Tak aling lah Bapa Azwar ni ni. Oh, hebat sungguh Abah Fuad kita ni. Tu kita duk puji sama-sama kita. Tak sedap sungguh. Sedap sungguh nasi singgah itu. Gegar rasa. Kalau pergi mulut nak kena makan mulut nasi. Ayah masuk lemak kuning itu dah. Oh, jadi sungguh. Tu kita duk puji sama-sama kita tu. Amanah misal dulu kaqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi sayyidina Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu taala anhu. Aduh. Kaqauli Rasulillah seperti perkataan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa fi haqqi pada diri, pada hak, pada dirilah. Pada hak mana pada diri sayyidina junjungan kita Abi Bakrin Abu Bakar As-Siddiqi radhiyallahu taala anhu. Apa perkataan Nabi? Ma tala'ati syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakrin As-Siddiqi. Gitu deh. Ma tala'ati syamsu. Mana fi itu. Nah, tidak terbitlah oleh matahari wala gharabat, dan tidak terbenam matahari min ba'di kemudian daripada aku ala rajulin di atas satu laki-laki pun daripada umat Nabi ni afdalu nak terlebih afdal min Abi Bakrin As-Siddiqi, lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq itu tak ada. Artinya selepas Nabi hak paling lebih sekali siapa di kalangan umat Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Tu tenggelam timbul matahari sampai ke bila-bila pun tak ada hak nak lebih pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Abu Bakar paling lebih sekali. Tu panggil pujian Nabi kepada Abu Bakar. Nabi pun baru je. Hadis. Abu Bakar pun hadis juga baru. Dia panggil puji hadis bagi hadis. Maka puji dua-dua ni pun baru juga. Tu baru. Habis. Boleh. Wahazanil hamdani hadithani. Dan ini puji, dua-dua jenis puji mana? Puji hadis bagi kadir, puji hadis bagi hadis ni ialah hadithani. Baru kedua-duanya. Habis gitu. Susah habis itu. Kemudian kita sambung pula insya-Allah. Korang sehat sikit ni, maaf banyak Baba Azwar, Baba Fuad kita tu. Tak berapa nak segar mana. Tapi kalau kita tak baca kitab, kau tak segar kat sini. Duk kau. Tu kalau baca rasa lega sikit, peluh-peluh gitu.
Itu berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung pula semulanya. Wa ammal hamdu istilahan. Tadi nak menyata pada lurah baru tu. Kemudiannya nak menyata hamdu, puji pada istilah pula. Tu. Lagi yo mari puji, syukur pada lurah, syukur pada istilah. Tu biasa balik tu duk faham dah gitu tu. Habis situ kita akan sambung pula insya-Allah. Cumanya bakalinya Allahumma salli ala Muhammad. Hamba minta maaf lah kalau orang panggil terpaksa kelas tu jadi tidak ikut orang panggil time atau hari hak kita duk janji tu dah sini. Sebab lah ni orang panggil musim puya makluk. Sejik surah pakat duk boleh buka belaka. Jenuh tangan untuk hak ni makluk. Ada masjid kau baru dak tu ngeng duk minta makluk tu. Jadi kalau orang panggil kita tak boleh buat hari hak kita berjanji pun, kalau boleh kita tunda lah. Asal kita panggil muzakarah kita ni berjalan dah. Mudah-mudahannya dapat manfaat lah untuk diri hamba terutamanya supaya tidak lupa. Niatnya gitu je. Semoga apa kita duk muzakarah ni biar jadi darah daging. Seumpama almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, Pasal Hamid Gunung, Syekhuna, dia duk ayat ngomong, ngajar ni bukan nak tunjuk alim dah, tapi nak jadi darah daging. Darah daging. Siapa-siapa mati. Itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.